Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Kejap. Kejap. Tinggal pula. Okey. Hari ni kita buat calculus Kita buat belajar mengenai calculus. Apa benda calculus tu? Calculus tu lebih kepada menerbitkan derivation. Menerbitkan persamaan lah, menerbitkan sesuatu persamaan ataupun ungkapan. Okey. Tajuk yang berkaitan dengan bidang kalkulus ni ialah pembezaan bab 2 ni Okey, hari ni saya cover 2.111 dengan 212. Ni panjang ni dua ni dua bahagian ni memang agak panjang. Itulah dia. Saya harap awak boleh ikut lah Ni saya cakap dulu ini tajuk ni berat. Tajuk ni agak berat. Jadi awak kena fokus lah. So kalau awak ada pertanyaan dalam perjalanan kita nak mengajar saya mengajar awak tu. So sepanjang perjalanan saya mengajar tu, kalau awak ada pertanyaan terus tanya. Jangan tunggu dah hujung-hujung tu baru nak tanya. Nanti korang bertimpa-timpa nanti awak punya masalah. Okay. So nanti stop saya bila masa saja sebab tajuk ni memang berat. Dan perlukan sedikit ni dan perlukan ni lah banyak derivation tadi saya dah beritahu tu derivation. Sekejap. Okay. So pelajar sekejap okay. So, kalau awak ada tu awak boleh gunakan ruangan chat ataupun boleh voice je lah. Okey, 211 menyiasat dan menentukan nilai suatu fungsi apabila kejap. Benda-benda teknikal ni memang macam ni Yes. Okey. So menyiasat dan menentukan nilai had satu fungsi apabila pemboleh ubah mengampiri sifar. Okey, menentukan terbitan pertama satu fungsi fx melalui perbezaan dengan prinsip pertama. So 211 dan 212 lah ini kita akan buat. Okey. So pelajar, kita pergi kepada kita punya lesson. Hari ni saya banyak bercakap Memang banyak bercakap sebab saya nak menerangkan mengenai konsep dia. Konsep pembezaan ni memang perlukan penerangan banyak. Apa ni dari segi verbal lah, teori-teori derivation tu nanti bila kita dah habis 211 dan 212 tu baru kita pergi kepada derivation dia. Okey, selalunya bila sebut perkataan pembezaan ni apa operasi yang selalu bermain di kepala awak? Tolak. Dalam matematik tolak tolak. Okey. Tolak tu kalau perbezaan. Kalau perbezaan kita tolak. Tapi ni sekarang pembezaan M. Dia bukan tolak Dia satu bentuk ubahan hubung kait antara dua pemboleh ubah. Ni contoh lah ni. Ni contoh kita bagi satu situasi Okey. Ni kalau baca dekat buku teks awak muka surat apa ni? Muka surat 29 tu. Semalam dah ambil buku teks kan? Kita bacalah. Okey, bakteria boleh menyebabkan penyakit yang bahaya dan mengancam kehidupan kita. Bakteria menghasilkan toksin yang boleh merosakkan makanan. Makanan yang dicemari oleh bakteria akan mengakibatkan keracunan makanan yang boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Okey, kalau bakteria ni kalau awak nak rawat biasanya kita bagi apa? Kalau bakteria. Kan belajarkan bio kan? Bakteria. Merawat dia. Awak bagi apa? Tahu tak? Nak rawat kalau kita dijangkiti bakteria, manusia dijangkiti bakteria, apa kaedah rawatan dia? Kita bagi dia apa? Antibiotik lah. No, antibiotik. Vaksin untuk virus. Kalau virus kita bagi vaksin. Kalau bakteria, antibiotik. Bakteria kita bagi antibiotik. Vaksin untuk virus. Okay, so itulah dia.
Okey, ini ialah formula. Formula apa ni? Okey, tahukah anda fungsi bilangan pertumbuhan bakteria P dengan populasi awal 1500 menggunakan rumus ni? Okey. So tengok penyakit-penyakit yang boleh buat. Tifoid ni apa ni? Demam kepialu. Tifoid, demam kepialu. Dan pneumonia ni paru-paru berair. Paru-paru berair lah. Penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. So kita tengok bakteria boleh menyebabkan pernafasan lah. Okey, ni. Ini formula dia. Dengan T ialah masa dalam jam. So pelajar, pembezaan tu macam gini. Sekiranya masa ni berubah, P ni pun berubah. Sekiranya masa ni berubah, P ni pun berubah. Tapi banyak mana perubahan masa tu mempengaruhi P. Itu yang kita nak tengok. Itu pembezaan tu. Sebanyak manakah pertambahan masa ni boleh mengubah nilai P. Boleh mengubah nilai P. So itu sekarang itu pembezaan. Okey, dan seharusnya pelajar pembezaan ni Cikgu. dia akan menghasilkan ya, tanya. Rumus dia memang yang tu lah. Tak, ini untuk contoh, ini bakteria. Ini contoh. Oh, okey. Bukannya dia rumus umum, bukan. Ini contoh. Contoh nak kaitkan antara pertumbuhan bakteria dengan masa. So bila masa berubah sebanyak masa tertentu, beberapa masa, P ni berubah sebanyak berapa. So kita nak tengok, itulah dia pembezaan. Menghubung kaitkan tu. Okey, selalunya pelajar, bila kita buat pembezaan ni, kita dapat satu kuantiti baru. Kuantiti baru. Contohnya kalau ada gaya lurus, pembezaan awak dapat keturunan. Kalau awak padam. Kalau awak mencari perbezaan antara halaju sesaran dan masa, awak dapat halaju. Macam tu. So biasanya perbezaan ni akan menghasilkan satu kuantiti yang baharu. Okey, so kita pergi kepada 2.1, had dan hubungannya dengan pembezaan. Okey, had Okey, so pelajar ni aktiviti dia ni panjang ni. Kalau awak tengok buku teks awak, so dia ni, kita tengok ni. Okay, saya nak terangkan pun nanti susah lah. Saya terus pergi kepada contoh je. Okey, ni budak 5 ni. Padam sekejap. Okey, ni. So kita tengok pada satu fungsi. Kita tengok pada satu fungsi iaitu yang ini. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x. Okey. Kita pakai konsep had. Had. Okey, had. Kita pakai konsep had. Sini. Had yang kita tengah belajar ni. Okay, kita nak gunakan konsep had. Okey, so pelajar, kita ada dua kuantiti kat sini x dan juga ni. Ini y lah sebenarnya. Y Okey, so kita tengok ni had apabila x menghampiri sifar. Okey, had tu pelajar, kita simbolkan dia sebagai ni, delta. Delta. So delta x. Maknanya ini ialah perubahan kecil bagi x. Kalau kalau delta y perubahan kecil bagi y. So ini simbol delta. Saya sebut del lah, singkatannya del lah. Del x, del y. Dia bukan 8 tau. Dia macam 8 tapi tak habis. Tak habis itu. Dia D sebenarnya ni. D so del. Okay, so ni del x dan ni del y. So pelajar, contoh kat sini kita nak tengok kalau x tu berubah daripada satu nilai ke satu nilai lain, y tu berubah banyak mana? Y tu berubah banyak mana? Y tu berubah banyak mana? So kita gunakan konsep had. Nanti ke konsep ni awak nampak lah macam mana kadar perubahan tu. Okey, so katalah diberi satu fungsi. Ini fungsi awak. X kuasa 2 tambah 3x per x. Kemudian hadnya apabila x itu menghampiri kosong. X itu menghampiri kosong. Okey, ini kita tengok dekat mana nilai x? Kalau kat graf ni, Pak CX kat bawah kan? Kat bawah. So menghampiri, kat mana nilai x kosong? Kat sini. X kosong di sini. So apabila x menghampiri kosong, sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. So kita tengok kat sini, apabila dengan menghampiri kosong, apabila x menghampiri kosong, nilai y pula macam mana? Kalau dia daripada kiri, so nilai y kat sini, dia menghampiri berapa? So apabila x menghampiri kosong, nilai y menghampiri berapa? 3. Apabila x daripada kanan ke kiri menghampiri kosong, tengok nilai y tu menghampiri 3.
Situ kita nak cakap So bila had X menghampiri kosong, bila X menghampiri kosong ataupun limit dia nak menghampiri kosong, fungsi kita ni, fx ni akan bersamaan dengan 3. Dia akan menghampiri 3. Ni contoh ni. X tu dia berubah, ni perubahan kecil. Ni kita panggil del X, perubahan kecil daripada negatif 0.1, negatif 0.01, negatif ni dia menghampiri kosong. Dia dari sini lah. So dia menghampiri kosong. So kemudian daripada X ni pula, daripada sebelah kanan dari sebelah kanan ni. Daripada 0.1, 0.01, 0.01, 0.001, dia menghampiri kosong. Kita dapati nilai Y itu semakin lama dia menghampiri 3. Kita tengok dia menghampiri 3. Ada tak cara senang? Okey, cikgu, kenapa tak ganti je nilai X sama dengan kosong ke dalam ni? Okey, apa berlaku kalau kita gantikan X sama dengan kosong dalam ni? X menghampiri kosong. Kita ganti X sama dengan kosong. Sekejap. Kalau kita ganti X kosong dalam ni, tengok X kosong kuasa 2 tambah 3 darab kosong dengan kosong. Awak akan dapat berapa kosong kuasa 2 kosong, 3 kali kosong kosong. So kosong campur kosong ialah awak dapat kosong per kosong. Sekarang ada kalkulator kan? Cuba awak onkan kalkulator awak. Ada. Onkan kalkulator awak. Awak onkan kalkulator. Cuba awak tekan kosong bahagi kosong, awak dapat apa? Kosong bahagi kosong. Tekan sama dengan dapat apa? Adakah kalkulator awak meracau kan? Kan, dia meracau awak. Dia apa dia komplain ke? Dia merungut. Kalkulator awak akan merungut kalau kosong bagi kosong. Dia mengungut. Dia tulis apa? Kan? Orang nak bagi error. Bagi nombor ke apa benda kan. Dah orang suruh kira. Kau kira lah. Dia tak nak dia merungut. Kau punya Mac error nak tengok kalkulator saya tulis apa? Entah apa benda ni kalkulator saya dia mencarut benda ni. Indeterminate indeterminate. Maknanya tidak boleh ditakrif, tidak tertakrif. Mac error. So tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita gantikan kosong dalam persamaan, tak boleh. Okey, so kita kena modify persamaan ini terlebih dahulu. Macam mana kalau kita nak gunakan X kosong dalam ni, kita nak dapat mesti 3. Patutnya 3. Patutnya 3. Macam mana? Siapa nak bagi idea? Nick? Macam mana Nick? Bila saya nak bila X kosong ni saya ganti dalam persamaan ni, saya dapat 3. Tadi saya ganti, saya dapat Mac error. Macam mana Nick? Ada idea tak? Yang lain boleh type dekat ruangan chat kalau segan nak bercakap. Cepat. Alia Rashid. Macam mana Alia Rashid? Saya nak pastikan bila saya masukkan nilai X kosong dalam persamaan ni, saya dapat 3. Alia Rashid boleh jawab? Boleh. Ainul Najwa. Alia Rashid, cepat. Lama tau kau ni. Aku tunggu daripada tadi tak boleh cakap pun. Apa? Macam mana? Tak boleh. Ainul Najwa. Macam mana Ainul Najwa? Bila saya nak gantikan X kosong dalam persamaan, saya nak dapatkan 3. Mak kau. Mak siapa? Sempat dia meracau Okey. Muda-muda dah melata Dia dah melata. Ke mak kau yang tengah ni? Alia Rashid, kau ke mak dia ni tengah ikut admit ni? Tak, saya. Dia tak ada Okey, macam mana ni? Bila kita ganti X kosong dalam ni, kita dapat nak dapat dia sama dengan 3. Ni, anak Asmadi mana? Nurin. Kau anak Asmadi kan? Nurin. Macam mana? Bila saya nak gantikan X kosong dah ni. Tengok. Bila X kosong, kalau kita buat table kan. Ni apabila X menghampiri kosong apabila X menghampiri kosong. Bila kita buat table, apabila X menghampiri kosong, kita dapat nilai fx tu 3. Tengok ni. 3. Tapi bila kita masukkan dalam persamaan, tak dapat 3. Tak dapat 3. Kita dapat apa benda tu yang kalkulator mencarut tu. Macam mana?
Cara ni pelajar tak tahu ni. Okey, kita kena modify terlebih dahulu persamaan ini. So kita kena tengok ni tengok. Saya asingkan ni x kuasa 2 per x tambah 3x per x. Okey, dapat macam ni lah. Ada boleh faham macam mana bergerak transisi daripada sini kepada ni. Ni kepada ni. Boleh faham x kuasa 2 tambah 3x per x jadi benda ni. Boleh. Boleh Sebab ni saya splitkan je lah. Ini bahagi dengan x. Sebab dia kalau kita sebut ni x kuasa 2 tambah 3x semua per dengan x. Kalau kita sebutan lah. Tapi kalau kita buat operasi dia bila dia semua per dengan x maksudnya x kuasa 2 per x, 3 per x pun per x. 3x pun dia kena per dengan x. Okey. Lepas tu kita potong. Kita potong. Kita potong dia lah. Okey. So kita dapat x tambah 3. Jadi kita tengok had x menghampiri kosong untuk x sama dengan 3. Sekarang baru kita ganti x ni dengan kosong. So kosong tambah 3. Bila saya dah ganti x tu dengan kosong, ni had ni saya tak tulis dah Saya dah tak tulis. Dia dah tak tulis dah. So kita dapat bersamaan dengan 3. Okey, boleh faham? So itulah dia konsep had dalam pembezaan. Itulah saya sebut tadi kita nak tengok x berubah tu, perubahan x tu daripada satu nilai ke satu nilai dia berubah banyak tu, y tu berubah sebanyak mana. Fx ni kira y lah. Y tu berubah banyak mana. Jadi macam ini dia gunakan tabulated lah. Dia gunakan table, dia buat satu nilai. So bila dia tengok, bila dia menghampiri kosong, dia dapati nilai y dia menghampiri 3. Sama ada daripada kiri ke kanan, dia di sini menghampiri kosong ataupun kanan ke kiri. So dia tengok dia punya nilai fx itu menghampiri 3. Inilah dia konsep had. Had apabila x menghampiri kosong, kita dapati y itu berubah sebanyak 3. Okey. Ni situasinya pelajar. Jadi macam ni. Cara kita nak tentukan nilai had bagi y tu so kita ada dua cara. Pertama sekali kita try ganti dulu x sama dengan nilai yang kita dapat tu ke dalam persamaan. Kalau kita tak dapat ni kosong per kosong macam tadi tu, okey, kita teruslah. Kalau kita dapat dia bersamaan dengan kosong per kosong, kita kena modify. Macam tadi kita modify kan. Kita kena modify sedikit persamaan itu. Okey, nak modify tu gunakan inilah. Sama ada awak faktorkan atau awak merasionalkan pengangka atau penyebut fungsi ataupun kedua-duanya sekali. So kita ada dua kaedah kita nak membuat had ni kita tengok mula-mula ganti dulu nilai had tu ke dalam persamaan. Kalau kita dapat kalau kita tak dapat kosong per kosong, okey, cantik, terus terima. Kalau kita dapat kosong per kosong, kita kena modify terlebih dahulu. Itu dia konsep had. Okey, so kita jap saya clear dulu ni Okey. Contoh. Ni contoh. Okey, cuba tengok muka surat sebelah tu. Muka surat 32. Boleh faham tak setakat ni? Boleh ke boleh? Boleh Okey, boleh faham tak setakat boleh Okey, kita tengok contoh yang pertama. Tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, had x menghampiri kosong. X menghampiri 4 untuk fungsi inilah 3 tolak set x per x tambah 2. Okay, first kali kaedahnya ialah try dulu ganti 4 ke dalam x. Kalau kita dapat kosong per kosong, kita kena modify persamaan. Kalau tak dapat nilai kosong per kosong, dapat satu nilai lain, dah cantik. Okay, so saya ganti dulu So dapat sama dengan 3 tolak set 4 per 4 tambah 2. Ni ada masalah tak? Ada masalah tak? Okey, kalau awak nak buat table kan leceh lah So sekarang kita terus ganti je nilai x sama dengan 4 ke dalam kita punya fungsi ni. Okey, so 4 ni masuk dalam ni, 4 ni kat sini. So ni dua tempat lah. Okey, jadi kita dapat sama dengan 3 tolak set 4 sama dengan berapa? 2 kan? Per 4 tambah 2 ialah 6. So kita dapat 3 tolak 2, 1 per 6. Okey, cantik. Kalau dapat tu nilai okey lah tu. Ni. Kita dapat terus satu nilai tu cantik lah. Tak payah kita modify persamaan. Jadi apabila x menghampiri 4, fx itu fungsi dia menghampiri 1 per 6. Tu maksudnya. Apabila x tu menghampiri 4, fx itu menghampiri 1 per 6. Itulah dia punya kaitan pembezaan yang kita nak tunjukkan tu.
Okey, kita tengok soalan B. Saya padam. Okay, kita tengok contoh B. Ini contoh ada dekat bawah, boleh tengok lah Cuma saya gunakanlah soalan yang ada. Okey. Kita try ganti dahulu X sama dengan 1 ke dalam ni. So kita tengok 1 kuasa 2 tolak 1. Tengok bila saya dah ganti nilai X dengan 1, had yang ni saya tak tulis dah. Saya dah tak tulis. Okey, lepas tu sini X jadi 1. Jadi 1 tolak 1. Okey, so awak dapat apa? 1 kuasa 2 tolak 1 ialah kosong. Bahagi kosong. Tak boleh. Bila dapat ni, dia tak boleh. Okey, so macam mana ni? Kita kena modify persamaan. Nak modify tu, ada dua lah. Sama ada awak faktor atau merasionalkan pengangka atau penyebut atau kedua-duanya sekali. Okey, so kita try dahulu faktor. Pemfaktoran. Okey. Ada idea tak? Ni nampak tak ni? X kuasa 2 tolak 1. Dia kalau nampak ini kuasa 2, ni dua-dua ni kita boleh puncakan. X kuasa 2 kita boleh punca, 1 pun kita boleh punca. Jadi dia akan dapat ini X tolak 1, X tambah 1. Awak tengok tu dengan syarat tengah-tengah ni kena tolak. Kalau ini boleh punca, ni pun boleh punca. Lepas tu tengah-tengah ni tolak, dia jadi macam ni. X tolak 1, X tambah 1. Sekejap, ada budak baru masuk. Oh dah. Okey Okey, so okey, dia jadi macam ni. Okey. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Boleh. Yang lain macam mana? Boleh. Boleh. Okey. Betul-betul boleh. Ni tengok ni. Bila awak nampak ada dua persamaan macam ni, dua-dua ni boleh kita puncakan. X kuasa 2 boleh punca. Jadi X. 1 pun boleh punca. 1 punca jadi 1. Jadi awak tengok dua-dua ni boleh punca. Kemudian dia guna tolak. So dia jadi 1 tolak, 1 tambah. Dia jadi macam tu. Okey. So ini kita dah try. Ini namanya pemfaktoran. Kita pemfaktoran. Kemudian kita tengok X tolak 1. Apa dengan ni tak boleh faktor lah. Ni dah macam gini je kan. Okay, so kita perhatikan ni dengan ni kita boleh potong. Kita boleh potong. So potong. Okay, jadi yang tinggal sekarang ialah ni je X tambah 1 je. Jadi saya tulis balik. Had X menghampiri 1. X tambah 1. Bila sekarang ni saya tak ganti lagi. So sekarang kita gantikan X tu dengan 1. Jadi 1 tambah 1 jadi bersamaan dengan 2. Okey. Tengok. Tu tak 2 jawapannya. 2. 2. So kita dapat bersamaan dengan 2. Okey, boleh. Cuba try C pula. Kita try C. First sekali kita ganti loop X dengan kosong. So set kosong tambah 1 tolak 1 per dengan kosong. Ni dah per dengan kosong ni saya dah boleh agak dah, memang atas ni kosong. Okey, kita try lah So kosong tambah 1, 1 set jadi 1 kan. Ni semua jadi 1 kan. Lepas tu 1 tolak 1 jadi kosong. Tak boleh. Okey, kita kena modify persamaan ni. Kita kena modify persamaan. Okey. Ni nak faktor tak boleh sebab dia tak boleh punca. Ni awak nak dah punca, nak punca lagi tak boleh Jadi kita namanya merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey, apa maksudnya tu? Ni set X tambah 1. Kalau ini tolak, kalau ni tolak, kau jadi tambah. Macam tu. Ini namanya rasionalkan pengangka atau penyebut. Ini namanya kaedah merasionalkan pengangka atau penyebut. Inilah namanya. Ni. Konjugat. Konjugat lah namanya So tapi kita gunakan kaedah merasionalisasikan penyebut. Kita darabkan dengan dia punya konjugat. Okey, yang ni ada hal sikit bila kita nak buat tu Okey, kejap saya buat kat ni lah. Okey. Kejap, kasih pelan-pelan kita buat pelan-pelan. Okey. Pun buat juga buat benda yang sama juga. Kita buat sama-sama. Okey, kejap. Had X menghampiri kosong. Set X tambah 1
tambah 1 per X Okey. Jadi kita darabkan dengan dia punya konjugat Kali lain lah saya letak. Okey, set X tambah 1. Okey, tambah 1. Konjugat maksudnya kita macam darab dengan bentuk yang lebih kurang sama. Cuma kita tukar tolak ni, satu yang dia punya konjugat tu ialah tambah. Okey, so macam ni lah. Set X tambah 1 tambah 1. Kita buat pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan Okey, yang ini kita kena kembangkan lah Kita kena kembangkan. So maksudnya yang ini darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Kemudian ni pula. Satu ni darab dengan ni. Satu ni darab dengan ni. Okey, panjang ni. Okey, tak apa, buat pelan-pelan. Okey, siapa nak bantu saya? Set X tambah 1 darab set X tambah 1 jadi apa? Set X tambah 1 darab dengan set X tambah 1. Dia jadi apa? Set kalau darab dengan set, apa berlaku? Set darab dengan set, apa berlaku? Ni satu tu. Berapa? Satu? Tak? Kejap. Tanya seorang-seorang. Ini Najwa ada. Izzah Nuraisyah. Apa berlaku kalau set darab dengan set? Dia sama dalam ni. Dua-dua X tambah 1 cuma dia set darab dengan set. Contohlah kalau set 4 darab set 4. Jadi berapa? Izzah. Set 4 darab set 4 jadi apa? Jadi 4. Jadi 4. Kita ambil dia punya nombor dalam je. Okey. Itu ni contoh. Okey, yang ni kalau set X tambah 1 darab set X tambah 1 jadi apa? X ke? X ke? X ke? Tak boleh salah. Mana ada ke? Tak boleh ada ke. Set X tambah 1 darab set X tambah 1. Izzah, apa? Sama je macam ni. Kalau set 4 darab set 4 dapat 4 kan? Kalau set X darab dengan set X dapat berapa? X. X. Okey, kalau set 5X tambah 7 darab set 5X tambah 7 dapat? 5X tambah 7. Ya, 5X tambah 7. Okey. Menggunakan konsep yang sama. Sekarang set X tambah 1 darab set X tambah 1 dia apa? X tambah 1. Yes, good. X tambah 1. Itu yang paling susah je lah nak darabkan tu. Okey, next. Izada. Iqbal. Okey, Iqbal. Okey, sekarang yang kedua. Ni. Set X tambah 1 darab 1. Ini kau kalau tak boleh dapat jawab ni Iqbal, kau pergi cari mana-mana apa lubang kumbahan najis terdekat, kau berenang dalam tu. Ni Iqbal, come on. Iqbal Hakim. 2. Kau bergurau kan? Gurau tu, kau bergurau tu, bukan 2. Mana ada 2? Set X tambah 1 darab 1 Iqbal. Kau janganlah gurau. Gitu. Aduh, bang. Budak-budak perempuan ni dia tak X suka tambah gurau tengah hari ni. X tambah 2. Mana celaman datang 2. Dia orang tengah lapar tu Bal Dia orang tengah lapar. Mak dia orang dah ready makan tengah hari, kau tengah buat kau kelas pula sekarang kan. Kau jangan bergurau Iqbal. Betul. Berapa ni? Set X tambah 1 darab 1. X tambah 1. Set X tambah 1 lah. Saya gurau tu. Tahu. So ni darab ni ialah set X tambah 1. Okey. Nick senang sangat ni. Kejap aku kena orang lain ni. Alia Nur Alia Rosalinda. Ni. Negatif 1 darab dengan set X tambah 1. Negatif 1 darab dengan set X tambah 1 jadi apa? Negatif set X tambah 1. Ya, negatif set X tambah 1. Okey, ni saya yang paling susah aku bagi kau ni. Negatif 1 kali 1. Saya pun kena tekan kalkulator ni kau nak buat ni. Jadi kau ni, negatif 1 kali 1. Ni yang paling susah ni. Yang paling senang Izzah tadi. Benda ni tingkat ni, itu senang je. Cikgu, kalkulator saya error. Come on kau jangan macam-macam. Negatif 1. Negatif 1. Okey, selesai. Dekat atas selesai Atas selesai. Okey, itu je lah. Okey, kat bawah. Kat bawah ni jap aku panggil seorang jap. Nurin Najwa boleh dengar tak? Kau tadi dapat tanya tadi aku diam aja.
Nurin Najwa. Dia tuan cikgu. Ya, saya cikgu. Dengar ini kau Asmadi anak Asmadi kan? Tuition ni, tuition. Okey, Asmadi. Ya, Asmadi pula kau bapak dia berlari kan dia kata. Ni. Berapa X darab dengan set X tambah 1? Sekejap. Yang ni pun ada anak pan ada juga. Ya, saya lukis dulu lah. Okey, ni dengan ni je. Okey, senang sikit. Ni. X darab dengan set X tambah 1. Jadi apa Nurin? Sekejap, cikgu, sekejap. Ini kau tekan kalkulator. Tak payah tekan kalkulator lah. Ini macam senang aja. Jangan tiba-tiba ada keluar nombor 48 ke apa ke. Cikgu kan nak jawab. Tak nak. Kau tengah makan nasi. Kejap. Dia tengah buka apa tu penutup botol budu tu Tadi mungkin kicap ke budu ketumpah atas meja tu, adik dia macam marah tu. Nurin, cepat Nurin. X kali dengan set X tambah 1 jadi apa? Cepat ni saya gesel-gesel pakai pen dekat sini anak ni. Berapi lama-lama ni. Boleh berapi. Boleh keluar api dah lama ni. Ni dah ni. Set X kuasa 2 tambah 1. Ikutlah. Ikut. X kuasa 2 tambah 1 tu. Tak boleh sebab dia ada set. Tak boleh. Tanya jawapan. Boleh Tak, kita kita tak apa. Ni nak bantu Ni nak bantu. Sekejap. Cikgu, kalkulator dapat. X kuasa 2 tambah X. Salah. Mana boleh darab dalam ni. Tak boleh darab dalam ni sebab dia ada set. X tak boleh darab dengan dalam ni sebab dia ada set. Saya darab tak apa ke kan? Tak ada darab pun tak apa. Jadi apa ni? Pandai pun. Ni dah ada idea ni. X dalam kurungan set X tambah 1 tambah 1. Yes, macam tu je. Tengok, lain kali tengok macam ni. Dia lepas kena COVID dia terus baik. Dia terus bergeliga otak dia. Itulah. Dia dah immune Kena sekarang. COVID pun bergeliga. Kan? Budak lelaki memang macam tu. Dia kalau kena COVID dia lagi bergeliga. Okay, so seterusnya, belakang ni. Nurin dah. Siti Nur Jamaiyah. X kali 1. 1. Kau jangan bergurau. Siti, kau jangan bergurau. Come on Siti. Kau jangan X kali 1. X darab 1. Jadi berapa? X. X tambah X. So macam tu. Okey. Jadinya sekarang sini masih lagi had X menghampiri kosong. Sebab saya belum lagi menggantikan nilai X sama dengan kosong dalam ni, jadi saya jadikan dia masih lagi ada perkataan had ni. Okey, so kita tengok mana yang kita boleh selesaikan. Okay, kita perhatikan ni dengan ni sama, serupa. Lepas tu tolak kan. Jadi boleh anggap ini kosong lah. Habis. Kemudian 1 dengan negatif 1 ni pun sama. 1 tolak 1 pun sama habis. Jadi yang tinggal cuma X. Kan? Yang tinggal cuma X. So yang tinggal cuma X. Yang kat atas tinggal cuma X. Ni habis kan? Okey, yang bawah yang tinggal ialah X set X tambah 1 tambah X. Ni yang saya masukkan dengan kalkulus pelajar. Tajuk ni memang banyak derivation penerbitan persamaan penerbitan rumus. Jadi awak kena tengok betul-betul lah. Awak kena mahir lah, kemahiran algebra awak kena tinggi kat bab ni sebab bab ni memang berat. Okey. So daripada atas ni panjang-panjang tu jadi tinggal X saja. Yang bawah ni tadi macam ni lah. Okey. Lagi. Idea. Suraya. Saya try ganti X kosong Saya try ganti X kosong. Mungkin dah boleh kot. Kosong. Set kosong tambah 1 tambah kosong Saya try dulu. Jadi sama dengan kosong. Benda ni. Okey, bahagi dengan. So sini ialah kosong tambah 1 1 1 set jadi 1 1 kali kosong kosong. Oh. Tak boleh. Masih lagi jadi kosong kosong. Kena permudahkan lagi ni. Tak boleh. Bila kita buat dapat kosong per kosong. So kita kena permudahkan lagi. Jadi Suraya. Suraya Yahya. Nama mak engkau ke nama engkau ni? Okey, nama engkau Suraya Kena permudahkan lagi ni. Habis macam nak permudahkan lagi ni? Kena permudahkan lagi. Tak boleh. Sebab bila saya ganti X sama dengan kosong dalam persamaan ni, masih lagi dapat kosong per kosong. Tak boleh.
Saya kena ganti lagi. Kena permudahkan lagi ni. Persamaan ni kena adjust lagi ni. Kena modify lagi. Macam mana? Aku nak buat sama dengan lah. Macam mana? Okay, nampak tak? Semua ada X. Atas ada X, bawah ada X, bawah ada X. Potong. Kan? Boleh potong. Saya boleh faktorkan lah. Dia jadi macam ni. Yang ni faham tak kenapa satu? Faktorkan. Faktorkan X ni saya keluarkan. X yang ini saya keluarkan. Bila saya keluarkan dia letak sini kat luar. Lepas tu yang mana ada X tu hilang. Set X tambah 1 yang asal ada tempat X ni kita dah keluarkan dia hilang lah. Tapi yang ini bila kita dah keluarkan dia jadi 1. Bila jadi 1. Okay, so had X menghampiri kosong. Jadi kita potong-potong. Ni kalau potong dia bukan kosong dia jadi 1. Okay, so dia jadi 1 per set X tambah 1 tambah 1. Had X menghampiri kosong. So sekarang pelajar kita try ganti nilai X yang kosong ni ke dalam ni. Boleh tak? Okay, 1 per set kosong tambah 1 tambah 1. So kita kira kita dapat 1 per kosong tambah 1, 1. Set kan ialah 1. Lepas tu tambah lagi dengan 1. Jadi 1 per 2. Baru kita dapat. Tengok. Setelah saya kutuk, hina dan ejek awak daripada atas tadi sampai bawah. Adalah jawapannya 1 per 2. Berbaloi tak? Daripada kutukan dan ejekan penghinaan tu. Berbaloi tak Ingat pelajar, bukan destinasi tu yang menjadi apa? Bukan destinasi tu yang menjadi tujuan utama. Perjalanan tu, perjalanan tu, tengok perjalanan dia. Tengok perjalanan tu, bukan destinasi tu yang menyeronokkan. Jawapannya setengah aja, 0.5, tapi dia punya perjalanan tu. Okey, perjalanan tu yang menjadi yang lebih seronok, Seronok tak, Edmed? Seronok. Seronok, Sana cikgu, sana. Okay. Macam mana? Kepala dah berasap. Sekarang kat dapur saya tahu dah bau ikan, dah bau sayur kan, dah bau nasi, Okey, tak Dah dengar hangus. lagi. Kan? Okey, so sekarang pelajar kita pergi kepada contoh soalan yang berikut. Ni macam kedah kehadiran tak penuh ni. Hari ni saya check attendance ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang 10. Kalau kau ada 12 kan? 2 orang tak ada. Siapa Syafia. Cikgu. Syafia ada dekat sini. Cikgu Syafia kat sini. Siapa? Syafia kat sini. Dia orang guna satu phone. Kau dengan siapa tu? Kau dengan Nurin Kat sekolah. Kat sekolah dia buat buku Kat tu. sekolah. Okey. Okey, so itu pelajaran itu yang pertama tadi, contoh pertama yang kita cuba buat menggunakan itulah Okey, sekarang kita cuba had untuk kita cuba selesaikan soalan latihan kediri 2.1. Sekarang kita semua buat ramai-ramai lah. Buat sama-sama. Klik page tu. Okey, tengok latihan kediri 2.1. Okey, terus buat dalam buku latihan awak. Okey, ni buku latihan awak. Okey, yang tadi kat koperasi tu mesti awak dah ada buku latihan kan? Kalau tak ada buku latihan boleh pergi kat koperasi, kat kaunter belakang tu boleh tunggu ambil. Buku kat belakang tu apa benda ke? Okay, kita buat catatan sikit. Okey, kita jawab soalan latihan kendiri 2.1. So tulis di sini latihan kendiri 2.1. Malulah kan kalau saya buat kemas-kemas macam ni, awak buat ni Okey, nampak saya hias-hias sikit. Okey. Ada beran. Okey, latihan kendiri 2.1. Okey, kita tengok soalan nombor 1 Cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila X menghampiri kosong. Soalan A ialah ini. Jadi awak kena tulis balik. Awak kena tulis balik. Jadi had X menghampiri kosong. So X kuasa 2 tambah X tolak 3. X kuasa 2 tambah X tolak 3. Okey. Had apabila X menghampiri kosong untuk persamaan X kuasa 2 tambah X tolak 3. Okey, first kali cuba awak ganti dulu nilai X sama dengan kosong dalam ni.
Boleh tak dapat nilai? Kalau boleh terus dapat nilai, cantik lah, terus dapat jawapan. Kalau dapat kosong per kosong, tu kita kena modify terlebih dahulu persamaan tu Okey, ganti dulu. Ganti X kosong ni macam dapat nilai je ni, senang ni. So kosong kuasa 2 tambah ada Dapat negatif 3 tu. Kaisar. Kaisar di kiri lah, di kiri. Kaisar di kiri. Left. Di kiri okey. So ingat bila dah ganti nilai X dengan kosong, perkataan had tu dah tak ada lah. Perkataan had ni dah boleh buang bila kita dah ganti dengan kosong tu. So dapat sama dengan apa? Negatif 3. Maknanya pelajar, untuk persamaan lengkung ni, apabila nilai X tu menghampiri kosong, dia punya nilai Y dia tu menghampiri negatif 3. Itu kesimpulannya lah. Okey, itu soalan A. Okey, soalan B. Awak tengok ruang kalau sebelah kanan ruang tu ada kosong lagi banyak, pakai ruang sebelah kanan tu. Tak apa, untuk buat latihan ni kita jimatlah sikit kertas. Okey, try ni. Set X tambah 1. Tulis. Had X menghampiri kosong. Set X tambah 1. Okey, set X tambah 1. Set X tambah 1. Okey. Sekarang gantikan nilai X kosong dalam kita punya persamaan yang ini. Tengok dapat berapa. Sekejap. Alia, kau tadi tak jawab tadi soalan aku. Ni soalan B. Berapa dapat? Jawapan. Tengah kira. Kejap. Okey. Agaknya dia sambil menggoreng tu, saya rasa buku kat tepi, tangan kanan menulis, tangan kiri tengah pegang sudip. Okey. Tak apa. Itu awak dapat pahala tu 2. Sambil menuntut ilmu, sambil menolong ibu bapa. Kejar benda-benda macam tu. Ikan jangan hangus sekali, akan takut ikan hangus nanti. Yang tengah bancuh air tu baik-baik gula. Jangan tersilap bancuh tu letak gula atau dengan garam, jangan tertukar. Ataupun air sasi dengan kicap ingat nak buat air sasi sekali dituang pula kicap dalam air dah jadi ni sarcap. Cikgu. Boleh. Nanti dia jadi yang X tolak 1 X tambah 1 tu ke? B ni yang aku tengah tunjuk ni. Ni ganti ni X je. Ganti ni X. Ini tak payah apa benda lah. Tak payah ni Kau sampai bukan goreng ikan je. Kau sampai buat sambal pun. Sampai tumbuk sambal belacan pun kau boleh dapat jawapan ni. Congak aja ni. Berapa Lia? Kau ke mana tadi Kaisara? Satu. Betul lah 1. Sebab bila saya ganti X kosong tu, dia jadi set kosong tambah 1, dia sama dengan set 1 Set 1 ialah 1 lah. Very good, betul. Okey. Tengok lagi ruang. Kalau ada ruang sebelah kiri tu cukup lagi, awak buatlah ruang sebelah kiri tu Jimat kertas. Jangan bazir. Okey ni. X tambah 4 per X tolak 2. Jadi had X menghampiri kosong. X tambah 4 per X tolak 2 Okey. Yang ni. Okey. Ini Ainul Najwa. Sekejap. Okey. Cikgu. Berapa dapat? Ganti je nilai X dengan kosong. Sekiranya dapat kosong per kosong, kena modify lah persamaan ni. Saya tengok untuk soalan A ni macam soalan yang pertama ni macam senang. Macam tak payah kot modify Negatif 2. Negatif 2 Okey, check. Yeah. Saya ganti X dengan kosong. So kosong tambah 4 per kosong tolak 2. So dapat sama dengan 4 per negatif 2. Negatif 2 jawapannya. Okey, bagus. Okey, ruang kalau dah penuh kan sampai hujung tu kan. C tu okey, boleh pergi ke bawah ni lah. Jimat kertas. Okay, D pula. A per AX tambah A. Okay, had X menghampiri kosong. A per AX tambah A. Ini Iqbal.
Ni aku bagi kau yang paling susah. Budak lelaki memang saya akan bagi dia soalan yang paling susah sebab hanya mereka saja yang mampu menjawab soalan yang susah. Budak perempuan ni saya tak percaya sangat. Saya bagi yang senang-senang lah. Iqbal, come on Iqbal. Jangan kecewakan harapan ni. Lelaki kiriman Tuhan. Kau cepat Iqbal. Kau lelaki kiriman Tuhan sekarang. Cikgu, slow. Okay. Come on. Come on Iqbal. Kalau cerita ada cerita Rahimah tanpa Rahim kan? Adakah Zakaria tanpa Zakaria? Come on Iqbal, come on. Apabila X menghampiri kosong. A per AX tambah A. Pelajar perempuan sabar sebab ni soalan ni susah, dia ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit. Awak jangan pula cakap Iqbal tak pandai buat ke apa. Dia pandai buat, dia tengah buat tu sebab dia soalan ni susah. Macam saya sebut tadi, pelajar lelaki saya akan bagi soalan yang susah. Nick tadi dia jawab negatif 1 tu susah tu. Negatif 1 kali 1 tu susah. Okey. Cepat lama nak apa? Jawapan kosong. Kosong Iqbal. Kau jangan, kau tengah-tengah ni kau suka bergurau Iqbal. Kau gurau ni, Bal. Bergurau ni, Bal. Error. Kau buang A tu, Bal, masuk dalam logi. Logik. Kan kat rumah kat luar kan ada yang bukan tangki yang ada penutup besi tu, yang petak tu. Kau buka tu, kau masuk dalam tu. Baru kalau tak boleh jawab soalan ni. Jangan keluar selama 4 hari. Bila kau keluar 4 hari tu, first bau kau memang bau. Kau boleh jawab. Apa Bal? Ganti je lah X dengan kosong nyot. Yelah saya cakap tadi. X dengan kosong. Jadi ni A kali kosong lah. Jadi yang tinggal A yang belah kanan ni, yang sini. Jadi dapat A per A kan. Jadi sama dengan apa? A per kosong A. Dah tulis. Apa benda kosong A? A bagi A 1 Bal. Dia sama dengan 1. So A bagi A sama. So itu untuk soalan yang pertama. Macam tak sempat nak pergi dua tu kan. Tak apa, kita jawab, kita habiskan ni lah. Yang ni kita kasih awak betul-betul faham Okey. Nombor 2. Okay, so settle lah 1A, 1B, 1C, 1D dah settle. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2A. 2A Iqbal dah. Ainul Najwa dah. Izzah. Ya. Izzah, cuba soalan 2A. Buku teks ada kat tepi kan? Saya nak tulis balik ni. Ni tadi nombor 1, lupa tak tulis nombor 1. Okey, nombor 1 settle. Sekarang kita ke nombor 2A. Had X menghampiri kosong. Okey. 3X tolak 1. Ni senang. Macam saya cakap tadi pelajar lelaki Pelajar perempuan saya bagi soalan senang aja. Negatif 1. Negatif 1, pandai. Macam ni kau dapat 1, kau gantikan kosong 3 kali kosong tolak 1 jadi very good. Cemerlang. Okey, cemerlang. B. Sekejap. B apa soalannya ni? Okey, ini B kita try Izadan. Nick. Apa itu? Ni. Had X menghampiri negatif 3. Negatif 3, X approaches lah. X menghampiri X approaches negatif 3, square set 10 tolak 2X. 4 itu. Set apa saya tak habis dengan soalan jawab dapat jawapan macam mana tahu. Saya tak 4 betul. Sekejap set 10 tolak dengan 2 darab negatif 3 Okay, X ni negatif 3 tau. So kena buat kurungan. Kalau negatif tu buat kurungan. So set 10 tambah 6. So set 16. 4 lah. 4 tu. Kau cakap 4 tadi kan? Okay, bagus. So Nick dapat 4. Okay, C. Okay, Alia Rosalinda. Ya, saya. Okay, buat C.
Sekejap cikgu. Okey. C ni saya rasa bawah kosong sebab ni saya tengok ni. Sekejap try Negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 3 tolak 6 per dengan negatif 3 tambah 3. Bila saya ganti, saya dapat, sekejap kosong 9. Nak error aku. Dia, sekejap. 3 kali 3, 9. 9 tolak 9. Ni 9 juga ni. Kosong per kosong. Tak boleh. Padan kau ni. Kau kena modify dulu. Okay, ni kena modify terlebih dahulu persamaan C ni. Okay, persamaan C tu kita kena modify terlebih dahulu. Mungkin kena perfaktoran tak? Ni atas ni boleh faktorkan ni. Alia mungkin awak kena faktorkan X kuasa 2 tambah X tolak 6 ni. Kan dah belajar kan kuadratik kan. Yang ni kita boleh faktorkan. Ni kita faktorkan dahulu. Okey. X kuasa 2 tambah X tolak 6. X kuasa 2 tambah X tolak 6. Sebab bila kita straight ganti nilai negatif 3 kan dalam ni, saya dapat kosong per kosong Tak boleh ambil error, tak boleh. Jadi awak kena faktorkan yang atas ni, yang atas je. Bawah ni tak boleh buat apa dah, memang X tambah 3 yang dah yang paling bentuk yang paling asas. Yang atas ni sebab dia kuadratik, kita boleh faktorkan. Boleh Alia? Saya rasa saya macam bunyi kuali tu. Kan? Awak tahu kan nak faktorkan macam ni kan? Kalkulator je. Apa pun yang pening. Onkan kalkulator awak. Okey, ni. Ambil mode equation tu. Kuadratik ni. Ni. Ambil je ni yang polinomial degree 2. Kuasa 2 ni kan? Yang ni X kuasa 2 tambah BX tambah C ni. Okey. Saya masukkan je lah nilai dia. 1. A dia 1 ni. B dia pun 1. C dia negatif 6. Jadi dapat X sama dengan negatif 3. Jadi bila X sama dengan negatif 3, teruslah faktorkan dia. Kalau X negatif 3, maknanya X tambah 3. Kita terbalik lah. Lepas tu tekan lagi sama dengan X kedua sama dengan 2. Jadi dia punya faktornya X tolak 2. Kalau jawapan je tu positif, dalam pemfaktoran tu dia jadi negatif. Simple aja. Okay, so bila faktorkan yang ni dapat ni. Okay, per dengan X tambah X tambah 3. So daripada yang bentuk macam ni, bila kita faktorkan, tadi saya kata kita gunakan kaedah pemfaktoran. Okay, lepas tu kita potonglah ni dengan ni. Kita potong yang ni dengan ni, so dapat bersamaan dengan X tolak 2. Oh, jap. Ni belum ganti lagi Jadi saya tulislah had X menghampiri negatif 3, X tolak 2. Okay. So dapat macam ni. Lepas tu siapa tadi? Alia. Ni tengok. Daripada bentuk yang susah tadi tu macam ni, bentuk yang macam ni, bila kita gantikan X sama dengan negatif 3, dia jadi kosong kan, kosong per kosong. Yang kita dah boleh ringkaskan dia jadi macam ni. X tu. Sekarang gantikan saja ni negatif 3. Ni dapat apa? Alah, congak je ni. Negatif 3 ni ganti kat sini. Negatif 3 ganti kat sini. Jadi apa? Negatif 5. Aku terperanjat aku tadi Aku menjerit ni. Negatif 5. So dapat nilai untuk C ialah negatif 5. Okay, last ni kita tanya budak yang bergempit tu. Dia tahu ni sekarang tengah COVID, dia boleh bergempit berdua pakai satu telefon. A, B, C. Mana D ni? Oh ni D. Okay, D. Okay, had X menghampiri 6. Okay. D kat bawah, tak ada ruang kan. D had X menghampiri 6. 6, okey. X tolak 6, X kuasa 2 tolak 3, 6.
X kuasa 2 tolak 36. Ni tadi ni siapa ni? Dah hilang. Mana si Nurin dengan tu? Dengan dua orang tadi. Siapa Nurin dengan siapa tu? Dah hilang kau Nurin Syafira. hilang pula. Siapa yang hilang Dia dah tak jumpa dia. Okey, Jamaiyah. Jamaiyah. Siti Nur Jamaiyah. Kau mangsa seterusnya. Okey, macam ni X tolak 6 dah tak boleh faktor. Jadi memang tak boleh ubah ni. Sekejap try ganti 6 dulu. Bila kita ganti 6 dalam ni, kita dapat 6 tolak 6 per. Ni 6 kuasa 2, 36 kan. Kita dapat kosong per kosong tak? Macam tak boleh. Kena modify terlebih dahulu. So bila kita nak modify, kena bijak lah. Awak tengok yang atas ni kan. Tadi dah tak boleh modify dah. Dah memang macam tu lah. So tak boleh buat apa. Jadi dia biar dia sebagai X tolak 6. Yang bawah ni boleh. Tadi saya sebut tadi. Kalau ini boleh set, ni pun kita boleh punca kan. Jadi berapa? X tolak 6, X tambah 6. Yes. X tolak 6. X tambah 6 Okey, jadi kejap. Yang ni kalau buat macam ni salah tau sebab awak tak ada tanda had. Jadi saya pindahkan dia ke bawah. Jadi ini ialah ini masih lagi ada perkataan had. Had X menghampiri 6. Okey, so kita dapati kat sini yang ni dengan ni dah sama, kita boleh potong. X tolak 6 dengan X tolak 6 ni kita boleh potong. Okay, bila dia potong, dia jadi 1. Okay, so sini dia jadi 1 per X tambah 6. 1 per X tambah 6. So sekarang kita gantikan 6 dalam ni. Nanti kita gantikan 6 ke dalam ni. Boleh tak? Dapat tak berapa? So 1 per 6 tambah 6. So sama dengan 1 per 12. Okay, settle. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so belajar. Yang saya tanda right ni kita dah buat Kita dah bincang ni, awak tak payah buat. Sekarang awak sambung aja lagi soalan yang lain. Awak sambung yang saya bulatkan ni lah. Okay. Sempat nak buat 212 tu. 211 sempat. Ni. Ambil kau. Saya bulat tu Mungkin sebelah kanan. Saya tak buka lagi page sebelah kanan. Mungkin ada lagi ni. Tak ada. Okey, cukup. Okay. Ni je yang ada. Okey So awak di masa tutorial tu nanti kan dalam jadual tu ada T tu kan. Tutorial tu awak buat yang ni. Okey, lepas tu ada lagi kelas ni bila Kalau awak nak buat Google Meet lagi boleh je. Tapi saya itulah saya takut penggunaan Google Meet ni menggunakan data yang banyak kan. Saya tak nak bebankan awak. So saya biasa buat seminggu sekali je Google Meet. Selebihnya awak buat latihan tu lebih penting sebenarnya latihan tu. Okey, so tapi kalau ada keperluan nak buat lagi, kita buat lagi kelas yang berkenaan nak buat Google Meet. Okey. So tu saja kita tamatkan kelas kita. Kita sempat buat untuk HUD sahaja konsep HUD. So awak boleh faham HUD tu macam mana? Boleh. Faham? Okey, cuba buat untuk meningkatkan kefahaman, awak siapkan lagi soalan yang saya bulatkan ni. Okey, saya akan post video kejap lagi dalam YouTube. Awak ikut je dalam video. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah tu, cikgu. Masih go. Cikgu. Terima kasih go. Terima kasih go.